اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 9, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 9, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil, dengan satu-satu, iaitu sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil 13 sifat, iaitu 13 sifat, dimula daripada wujud hingga kalam. Ialah 13 sifat qaul, ini pandangan yang rajih, yang kuat dalil. Adapun sifat maknawiyah yang 7, iaitu sifat maknawiyah 7, kaunuhu, wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua, iaitu atas jalan ijmal. Begini kita i'tikad sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu, kesemuanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesemuanya sifat Tuhan. Kerana kesemua kaunuhu itu setengah daripada sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui, wajib pada syarak kita mengetahui serta berpegang di akidah. Dia mengetahui makrifah dalam ini tauhid, ilmu tauhid kita ni bukan hanya tahu saja, mengetahui serta mengaku putus di hati. Itu mengetahui. Kalau mengetahui tetapi tidak mengaku putus di hati, tidak berpegang di hati, itu peseng orang munafik. Itu peseng orang munafik. Dia tahu sebab orang munafik di Madinah, dia masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak berpegang di akidah, mereka tidak percaya di hati, mereka tidak mengaku putus di hati. Itu mengetahui tanpa berpegang, itu munafik. Tetapi apa disebut kata mengetahui dalam ilmu tauhid kita, ataupun disebut dengan makrifah, dengan bahawa mengetahui serta mengaku putus di hati. Walaupun hanya sebut mengetahui di sini, yakni mengetahui serta mengaku putus di hati. Ni mengetahui makrifah dalam ilmu tauhid, bukan mengetahui setakat tahu, pegangnya tidak, percayanya tidak, mengaku putus di hatinya tidak. Bukan maksud mengetahui seumpama tu dalam kitab tauhid ni. Bukan mengetahui setakat tahu saja, bukan. Jadi mengetahui dalam ilmu tauhid ni, mengetahui serta mengaku putus di hati. Jadi sifat kesempurnaan yang wajib pada syarak kita mengetahui dengan tafsil,
dengan cara satu-satu terperinci, iaitu 13 sifat. Jadi yang terdahulunya sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Hak tu mengetahui secara ijmal, mengetahui serta mengaku putus di hati secara ijmal, yang mana permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa mengetahui serta mengaku putus di hati akan sifat Allah. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengetahui serta mengaku putus di hati ni dua. Satu, mengetahui serta mengaku putus di hati dengan jalan ijmal, itu permulaan agama. Yang kedua, mengetahui serta mengaku putus di hati secara tafsil, baru dipanggil kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan agama mengenal Allah, ma'rifatullah, dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui serta mengaku putus di hati akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia nak puji lagi, mengetahui serta mengaku putus di hati akan sifat-sifat Allah ni dua peringkat. Yang pertama secara ijmal, yang kedua secara tafsil. Ini ma'rifatullah, permulaan agama. Secara ijmal, mengetahui serta mengaku putus di hati Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil ada makhluk ini, itu dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi sifat kekurangan mustahil kepada Allah, yang mana kita mengaku putus di hati bahawa maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi yang kita duk pegangnya apa? Bukan pegang sifat kekurangan. Kita duk pegangnya adalah maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Pegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan, sifat mustahil, itu dipanggil pegang hukum kepada sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang akal kita tak terima, nak kata ada di Tuhan, maka hukumnya tak ada di Tuhan. Hukumnya apa? Istihalatul mustahil. Apa makna istihalatul mustahil? Tak ada sifat mustahil di Tuhan. Tak ada sifat mustahil di Tuhan, ini kita panggil maha suci Tuhan daripada sifat mustahil. Jadi sebut kata maha suci, kita pegang hukum kepada sifat mustahil. Itu yang kita naknya. Sifat wajib bagi Allah, kita fikir di akal, sifat kesempurnaan mesti ada di Tuhan. Maka hukumnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan mustahil kepada Allah. Hukumnya tak ada sifat kekurangan di Allah. Kita pun pegang maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Itu maknanya kita mengaji serta mengaku putus di hati akan sifat wajib dan akan sifat mustahil. Akan sifat wajib, akan hukum dia. Apa hukum dia? Sifat wajib ada di Tuhan. Sifat wajib sungguh di Tuhan. Kemudian kita ngaji pula sifat mustahil, mengetahui juga sifat mustahil. Yang kita berpegangnya adalah hukum dia. Apa hukum dia? Istihalatul mustahil. Tak ada sifat mustahil di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berpegang hukum dia, maha suci Allah daripada sifat mustahil, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ni ngaji sifat wajib, sifat mustahil, yang kita nak pegang hukum dia. Ini secara mana ni? Secara huraian.
secara huraian. Secara kita boleh surah, boleh cerita. Yang mana terkadang kita tak boleh nak hurai. Terkadang kita tak boleh nak surah, tak boleh nak cerita. Kita nak cerita bahawa yang kita duk pegang hukum sifat wajib ada di Tuhan. Kita nak yang kita pegang hukum sifat mustahil tak ada di Tuhan. Ini secara huraian, secara surahan. Tak ada secara surahan, huraian. Kita tak pandai nak surah, nak hurah seumpama tu. Yang kita duk ngajinya sifat wajib, sifat mustahil, sifat wajib, sifat mustahil. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Tambatan iman, simpulan iman yang 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat harus 41 semua sekali, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus, jadi 9, 41, 9, 50, jadi semua 50. Ni hak kita duk pegang. Mengenal Allah, mengenal Rasul, kita berpegang hak aqaidul iman, tambatan iman yang 50. Gitu kita pegang. Jadi kalau orang tanya nak tengok macam mana kita tu boleh menghurai ataupun tidak, orang pun tanya balik. Hak 50 tu hak wajib pegang juga. Peganglah hak wajib bagi Allah, bagi Rasul. Hak mustahil peganglah. Baru cukup 50. Hak mustahil pegang juga. Pegang kot mana hak mustahil ni? Tak nak jawab. Takkan mustahil nak pegang juga? Lemah Allah. Itu mustahil. Dan nak pegang lemah. Tak boleh pegang lemah. Dusta Rasul. Mustahil. Lepas tu nak pegang Rasul dusta. Tak boleh hak tu. Lepas tu kamu pegang 50. Terkia-kia tak boleh nak jawab. Tak boleh nak hurah, tak boleh nak jawab, tak boleh nak surah je. Orang duk pegang aqaid 50 ni takkan dia pegang diri sifat mustahil itu ada di Allah, di Rasul. Takkan dia pegang Allah lemah, takkan dia pegang Rasul dusta. Di masa yang sama dia pegang Allah kuasa, di masa yang sama dia pegang Rasul tu benar. Tiba di masa yang sama pegang Allah kuasa, pegang Allah lemah. Pegang Rasul benar, pegang Rasul dusta. Tak logik gitu. Tapi kalau cakap pegang wajib, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Lepas tu kalau tanya, hak mustahil ke apa? Lemah. Awak pegang Tuhan lemah? Oh serenda, takkan pegang Tuhan lemah. Sebab saya pegang Tuhan kuasa. Dah kata pegang mustahil. Dia tak pandai nak cerita. Tapi hak dia pegang sebenarnya mana? Dia pegang sebenarnya Allah kuasa, Allah tidak lemah. Tidak lemah tu hukum kepada sifat mustahil. Pegang Rasul benar dan pegang Rasul tidak dusta. Tidak dusta tu hukum pada sifat mustahil. Istihalatul mustahil. Allah tidak lemah, Rasul tidak dusta tu wajib. Itu yang kita pegang. Itu pegang mustahil dia panggil. Gitulah kitanya. Tapi kalau tanya pakai pening situla je. Nak surah tak pandai, nak hurah tak pandai, nak jawab tak pandai. Ni dah nanti pandai cerita ni. Memang kita pegang Allah kuasa, Allah tidak lemah. Allah mengetahui, Allah tidak jahil. Allah hidup, Allah tidak mati. Rasul benar, Rasul tidak dusta. Rasul amanah, Rasul tidak khianah. Tu kita pegang wajib dengan mustahil tu, pegang hukum dia. Sebab wajib hukumnya wujub dia. Wujubul wajib. Mana apa? Ada dan sungguh sifat wajib di Allah dan Rasul. Itu hukum dia. Dan hukum sifat mustahil, istihalatul mustahil. Tak ada dan tak sifat mustahil di Allah dan Rasul. Itu yang kita pegang. Bagaimana? Pegang hukum dia. Dan sifat wajib akan kita fikir mesti ada di Allah dan Rasul. Kita pegang kok ada lah. Sifat mustahil di Allah dan Rasul, kita fikir dia akal, tak boleh nak terima ada di Allah dan Rasul. Kalau tak terima ada di Rasul, mesti tak ada di Allah dan Rasul sifat mustahil. Kalau kau tu, kau kita pegang kok sepak keluar lah. Dan sebab kita fikir dia akal sifat mustahil di Allah Rasul ni, tak terima dia akal nak kata ada di Allah dan Rasul. Maka kita pun pegang kok sepak keluar.
Kenapa? Allah tidak lemah, Rasul tidak dusta. Tu siapa keluarlah tu? Itu hukum yang kita pegang, hak mustahil. Itu keluar maha suci tu. Itu hukum dia. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu kita nak pegang. Yang pertama, kita berpegang sejak iman Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ada makhluk maha suci Allah. Ini hukum sifat mustahil. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan ada makhluk ini. Itu secara ijmal. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pergi kepada secara tafsil pula, secara satu persatu, panggil secara detail, secara halusi. Jadi kita mengenal Allah, mengetahui akan hukum sifat Allah dua, secara ijmal dan secara tafsil. Baru dinamakan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, permulaan agama. Ini nak pergi kepada secara tafsil. Tetapi kalau kita mengaji kitab kecil-kecil, dia terus pergi kepada bermula sifat yang wajib bagi Allah 20. Dia kata. Padahal kita ni sebut 13 ni. 13 ni atas jalan yang rajih. Depan dia akan cerita lah hak 20. Atas jalan yang masyhur dia akan cerita nanti hak 20. Ini cerita 13 dulu. Tapi kita masyhurnya 20. Jadi kita buka kitab bermula sifat yang wajib bagi Allah 20. Direct 20. Cuma dalam setengah kitab bermula setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah ialah 20. Dia kata setengah, sebahagian. Kalau faham situ 20 ni sebahagian saja. Setengah tu makna sebahagian lah, bukan setengah tu bagi dua. Kalau setengah sifat Allah 20 dengan bahawa bagi dua, jumlah sifat Allah semua 40. Setengah situ bukan makna setengah bagi dua, makna sebahagian. Kalau ayat tulis gitu, bermula setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah ialah 20. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, sampai ke akhir. Dia kata setengah. Tapi setengah kita tak ada. Bermula sifat yang wajib bagi Allah ialah 20. Kau nak kira. Balah kita mengenal Allah ni dua peringkat, mengetahui dan berpegang secara ijmal. 20 mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi kitab kecil 20 direct lalu dah. Maka tu perlu kepada orang yang mengajar. Sebab kitab tu kitab kecil. Kitab tu kitab kecil. Perlu pada guru yang menghuraikan. Kan guru dah huraikan, dia ingat ke 20 juga. Dia tak mahir ilmu tauhid gitu. Tak mahir. Kita mengaji dia hukumnya haram, dia mengajar pun hukumnya haram. Jangan ni ilmu usuluddin ni. Keluar-keluar sifat Allah 20 je. Tu rasa awal-awal tu tidak ma'rifatullah gitu. Dalam kitab royak bermula sifat yang wajib bagi Allah ialah 20. Kita pun faham sifat Allah 20 je. Kitab tauhid tak boleh baca. Dia wajib berguru. Kemudian lepas kita berguru, nak mengajar, kita kena mahir. Kalau kita berguru, setakat faham untuk kita, nak mengajar tak mahir, tak boleh juga. Jadi kitab kecil perlu pada huraian. Samalah tauhid, sama fiqh, apa ilmu pun sama. Dan buku tu kecil, kitab tu kecil, dia perlu pada huraian. Macam fiqh sama juga. Kalau buku kitab kecil-kecil, dia tak ada huraian. Dia cerita secara asas-asas tunjang-tunjang saja. Huraian tak ada sebab kitab kecil. Kalau kita buka fiqh kitab besar, huraian dia panjang. Sebab tu kadang-kadang kita kata ustaz tu baca 2-3 baris. Lamanya macam baca 2-3 muka surat. 2-3 baris tu sebab kitab kecil.
Hak 2-3 baris nak kitab kecil atau kitab besar memang 2-3 muka surat. Jadi kalau orang tu baca 2-3 baris, dihurah tu lama, hurah hak dalam kitab besar. Diurah dalam kitab besar. Bukan pandai-pandai sendiri. Oh pandai dia. Tak ada pandai-pandainya ambil dalam kitab. Waktu panjang itu kitab besar. Dah kitab kita, kitab nipis mana? Apa panggil apa? Nipis siap. Kitab nipis-nipis je. Jadi hak uraya panjang tu kitab besar. Sebab itulah dia kadang-kadang kita ni Allah saya dah apa pandai. Kena ambil kitab kecil sudahlah. Kitab besar saya dah pandai. Ni nyakit. Saya nak baca kitab besar dah pandai, saya kena baca kitab kecil. Tak apa mahir molek kena baca kitab kecil. Tak kena gitu. Tak apa mahir molek kalau pekoh kena buka kitab besar. Sebab kitab besar ni huraian dia panjang gitu. Kalau kita tak mahir ambil kitab kecil go, makanlah apa dia. Makanlah. Kita akan hurakuk lain. Sebab apa? Sebab dia tak ada tolong kita. Kalau kitab besar, dia huraian dia lebar, panjang lebar, dia menolong pemahaman kita. Tapi kalau kitab kecil, huraian dia ringkas, kalau kita tak mahir, kita boleh pergi faham kok salah. Faham tak? Ni orang kita ni kadang-kadang dia salah faham. Saya tak apa mahir, kitab besar tak boleh baca. Kena baca kitab kecil. Jangan. Tak apa mahir, kena buka kitab besar. Cerita pekoh ni. Dia pekoh. Biasa je orang mengajar dia tak pun tanya dalam kitab pekoh. Dia buka kitab kecil, dia tanya. Kata gini, awak buka dalam kitab ni. Di situ dalam kitab tu dia akan cerita apa maksud kitab. Dia nak mengajar, dia mengajar kitab kecil. Dia sepatutnya orang yang nak mengajar kitab kecil ni, kitab pekoh contohnya lah. Kitab tauhid contohnya, dia boleh murajaah kitab asal, kitab Arab, baru jadi. Sebab kitab pekoh Arab tu besar tu di detail punya huraian. Ada detail dia punya huraian. Kitab tauhid Arab tu detail dia punya huraian. Dia nak baca kitab Jawi ni untuk berhadapan dengan masyarakat, dia kena murajaah, kena kembali balik kepada kitab asal, iaitu kitab Arab besar. Tu dia punya huraian dia. Sebab itulah ni mungkin kita kata agak sempit sikit lah, tapi apa yang dikata oleh tutu guru ni betul. Tapi mungkin agak sempit bagi setengah orang, dia sensitif. Ada satu guru dia kata, kalau awak tak boleh nak murajaah kitab asal kitab Arab, sebab tak mengaji hak kaedah kitab Arab dan tak pernah belajar pun tauhid fiqh tasawuf kitab Arab, awak jangan duk berani-beranilah baca kitab Jawi. Dia gibu kat tu. Sebab kitab Jawi ni rekah. Kitab Jawi ni kadang-kadang salah cetakan. Kitab Jawi ni kadang-kadang tak Jawi, kitab Melayu ni, Melayu Fatani bahasa lain, Melayu Malaysia bahasa lain, di Melayu Indonesia pula bahasa lain. Dia tak sama dengan kitab Arab bahasa yang standard, bahasa yang sama. Jadi bila kita tak boleh murajaah kepada kitab Arab, kita akan jadi salah faham. Jadi kalau awak tak boleh nak murajaah kitab Arab, tak usah duk berani-beranilah baca kitab Jawi. Yang orang baca kitab Jawi ni kerana nak berhadapan dengan masyarakat, takkan nak kelek kitab Arab. Jadi untuk masyarakat beri di kitab Jawi, orang mengajar dia mesti ambil daripada kitab Arab. Kalau tak boleh ambil kitab Arab, tak usah duk mengajar. Ni saya kata gitu. Tapi bagi setengah orang itu sensitif, kalau gitu kita orang pandai Arab tak boleh mengajar. Lah kalau kialusi. Sebab tu ngaji pondok dia lebih pada kitab Arab. Lebih pada kitab Arab. Kitab Jawi mengajilah juga, tapi lebih pada kitab Arab. Sebab itu hak sumber asal kita. Ni sebagai contoh. Kalau dulu-dulu, ni nak cerita ni tak belajar kitab asal. Orang-orang perempuan dahulu. Dulu orang perempuan baju sembahyang dia ada tangan. Orang perempuan sekarang baju sembahyang dia tidak ada tangan. Kan gitu? Tahu tak? Orang perempuan sekarang baju sembahyang dia tidak ada tangan. Tangan duduk dalam, baju saja je, faham tak?
Tujuannya nak jimat kain ke apa benda ke tak tahu. Apa tujuan orang perempuan sekarang ni? Dia tak buat tangan, dia buat baju saja. Nak molek baju kurung pun jangan buat tangan, buat baju saja. Kan comel tak? Baju kurung buat baju saja, tangan duduk dalam. Kan kamu udah tu baju semayang ada tangan molek-molek ada. Sebab apa perempuan di baju semayang tak ada tangan dah sekarang? Kenapa? Tahu tak perempuan baju semayang tak ada tangan? Kau lelaki tak tahu? Kan baju semayang dia tukar straight itu, kan mana ada tangan? Sebab apa? Lepas bila tanya dia orang perempuan pada masa sujud, tangan dia pun mana tangan dia? Tangan dia ni tangan ni tapak tangan ni kena bumi ke ataupun beralah dengan baju semayang? Ketika sujud, bubuh tangan atas latar tu, tapak ni kena latar, kena bumi ataupun beralah berlapik dengan baju semayang? Mana puan? Dia kata kita masa nak sujud tu kita esok sikit baju semayang. Dia kata esok sikit, alih sikit. Dia kata nak jadi kosong, nak tapak tu kena latar. Jadi banyak kerja pula situnya. Kita dalam semayang ni, pergerakan dalam semayang, kita tak mahu banyak kerja. Faham tak? Kita tak mahu banyak kerja. Sebab tu kita dalam semayang ni, ketat-ketat kita tak mahu, kita nak longgar. Ketat-ketat ni, dalam semayang jadi banyak kerja. Contoh orang lelaki pakai seluar ketat. Masa iktidal tu, sujud ni dia kena tarik seluar. Kalau tidak, cari seluar tu. Abang apa tu? Banyak kerja. Cuba tengok orang Pakistan pun semua dia punya seluar tu kan gitu. 3 kaki boleh masuk dalam tu. Kembang. Sebab apa? Bebas. Pergerakan bebas. Tak ada banyak kerja. Sama juga orang macam ni berhibur sekebang atas kepala atas bahu. Nak rokok pegang sekebang, nak iktidal betul sekebang, nak tu sujud betul sekebang. Jadi banyak kerjaan dalam semayang ni. Dia duduk buat selendang gitu kan. Kemudian dia tu sujud, dia halih sekebang dia. Lepas tu bangun duduk atas sujud, dia betul sekebang dia. Kan banyak kerja tu. Kita tak mahu dalam semayang kita, pergerakan kita tak mahu ada kerja lain. Jadi kalau perempuan dia nak sujud letak dia punya perut tangan tanpa berlapik, dia kena gerak sikit baju semayang dia barulah dia boleh letak tapak tangan dia dan kadang tak berlapik. Kan gitu. Tapi biasanya dia akan letak tapak tangan atas latar beralah dengan baju semayang. Bagaimana pula? Boleh ke 7 anggota beralah dengan baju semayang gitu? Boleh tak? Bagaimana hukum fiqh? Hukum fiqh bagaimana? Kalau kita kan nak sujud, wajib kena bumi 7 anggota kan? Lepas tu macam mana tapak tangan kita tu kena bumi tapi beralah berlapik dengan baju semayang? Bagaimana? Bagaimana? Ni soalan kalau rendah ni. Soalan kalau rendah ni bukan soalan kalau menengah ni. Sekarang wajib kena bumi 7 anggota. Termasuk tapak tangan, termasuk tapak tangan. Kemudian macam mana tapak tangan kita kena bumi, kena latar, tapi beralah berlapik dengan baju semayang kita sendiri. Bagaimana? Dia wajib kena bumi 7 anggota. Yang wajib jangan beralah hanya dahi sahaja. Dahi sahaja yang wajib jangan beralah, jangan berlapik. Dahi sahaja. Adapun lutut, itu wajib berlapik sebab itu aurah. Kalau kaki, orang perempuan wajib berlapik kerana kaki aurah. Wajib jangan berlapik hanya dahi sahaja. Adapun lutut memang berlapik sebab nanti terbuka aurah. Terutama sekali perempuan memang berlapik lah, kita lelaki pun berlapik. Kemudian kaki, orang perempuan memang berlapik sebab kaki tak boleh terbuka sebab kaki aurah. Adapun lelaki sunat perut jari kaki kena bumi, jangan berlapik, sunat.
Sebab tu kalau pakai stokeng, sunat buang stokeng tu ketika nak semayang. Sebab apa? Sebab stokeng tu menyebabkan perut jari kaki kita akan teralah apabila kita kena bumi. Sunat jangan beralah. Mana kalau lelaki tu pakai stokeng, sunat buang stokeng tu. Tangan lelaki perempuan sama. Sunat bubuh tangan jangan berlapik dengan baju semayang. Sunat lelaki sama, perempuan sama. Adapun dahi saja yang wajib jangan beralah, dan dahi saja yang wajib tekan. Wajib tekan. Adapun tangan dibubuh setuh je. Sebab dia tengok latar tu berabuk, dia letak tangan setuh je. Sah dah. Hak wajib tekan adalah dahi. Mana kalau dahi dibubuh latar, dibubuh setuh kulit dahi dengan latar, tapi tak tekan, tidak sah. Dia wajib tekan. Tekan di sini bukan gonyoh, bukan gahar. Tekan dengan makna kalaulah di dahi kita tu ada kapas tu telok dia panggil. Kapas tu gerak, tu tekanlah tu. Faham tak? Bukan kata tekan kena gonyoh, nak jadi hitam dahi, bukan. Jadi perempuan sama, tangan sunat jangan beralah. Sunat. Manakala dia beralah baju semayang dia, kurang satu sunat hai'ah. Berapa kali ni? 4 kali sujud, 6 kali sujud, 8 kali sujud kalau 4 rakaat. Tiap kali sujud tangan dia beralah seumur. Tak ada seumur sunat hai'ah dalam semayang. Kih benda, kih baju semayang tak ada tangan. Cuba ni. Kih baju semayang tak ada tangan, akhirnya kita tiap-tiap kali sujud kurang satu sunat hai'ah, iaitu tapak tangan. Biar kena latar, kena bumi, jangan beralah dengan baju semayang. Dia kena ada tangan. Jadi nak balik semula, orang dulu ada tangan. Orang dulu ada tangan. Tangan dia buat cekek sinilah, dia buat getah di sini. Ada? Dia cekek sini buat getah sini. Perasan tak orang dulu baju semayang dia ada lebih sini? Perasan tak ada lebih? Dia buat macam apa ni? Macam sudu, topi, apa panggil? Tahu tak? Tak ingat? Kemuda sangat gini. Dulu kan dia baju semayang. Dia bubuh getah sini. Kemudian dia ada lebih sini. Dia ada lebih kain sini. Dia jadi macam sudu, macam topi di sini. Pasal tak? Kenapa dia buat lebih sini? Kenapa dia lebih sini? Kenapa? Kenapa? Kerana dia faham ini adalah aurah. Dia kata ni aurah dalam semayang. Yang tidak aurahnya tapak sahaja. Dia baca kitab Jawi. Contoh kitab Munyatul Musalli. Aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tapak tangan. Disebut begitu. Aurah perempuan dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tapak tangan. Jadi berarti belakang tangan aurah. Sebab tu dia buat kain lebih. Faham tak? Tapi dalam kitab Wisyahul Afrah dan kitab Matla'il Badrin, di lain sikit ayat dia. Aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tapak tangan, zahirnya zahir tapak dan batinnya batin tapak tangan. Tu kan pula tu. Mana zahir tapak tangan, mana batin tapak tangan. Kalau sebut tapak tangan, ini tapak, ini belakang. Dah, ini tapak. Kemudian melainkan muka dan tapak tangan, tapak ni zahir dan batin. Mana zahir, mana batin? Mana zahir, mana batin? Ini kita bicara kitab Jawi ni. Mana zahir, mana batin? Hak zahir ni hak nampak. Hak batin ni daging dia. Ke mana? Dah tapak tangan, zahirnya dan batinnya. Mana zahir ni hak duk luar, batinnya daging dia. Isi dalam dia. Dah batin? Depan belakang.
Hak mana zahir? Ni zahir. Ni batin. Kalau depan belakang panggil tapak tangan ke? Kalau depan belakang panggil tapak tangan ke? Lepas tu perlu pada huraian kitab besar. Melainkan muka dan dua tapak tangan, yakni dua tangan zahir dan batin, bukan tapak semata-mata. Tu kitab kecil dia tapak tangan saja dia royak gitu. Bukan tapak ni. Dua tapak tangan kalau kita mengaji tu akan royak yakni dua tangan zahir dan batin. Bukan tapak tangan ni. Kitab kecil melainkan muka dan dua tapak tangan, orang faham, ramai orang tua kita faham gitu. Ni je hak bukan aurah, hak belakang ni aurah, maka dia pun lengan baju dia buat lebih. Sebab apa? Tak boleh ni aurah ni. Lepas tu masa dia takbir Allahu Akbar, terbuka dah. Lepas tu mana? Lepas tu mana? Kalau sini aurah terbuka kan, gerak ni kan, betul kan ni? Ni panggil salah faham lah ke ni. Sebab tu ada pula hak jenis apa ni, hak jenis apa panggil, jenis terhadapan sikit dia buat getah sini, dia buat lebih, dia pun masuk getah tak gerak lah. Ada setengah dia buat macam sarung sini, dia masuk sarung tak gerak lah, sebab belakang ni adalah aurah. Tapi kenapa baju kurung tak buat juga gini? Sebab belakangnya aurah di hadapan lelaki ajnabi. Kenapa tak buat? Nak panggil apa? Kitab kecil dibawa dia faham salah. Bukan kitab tu salah. Kitab kecil huraiannya tak panjang. Nak tengok huraian buka kitab Arab. Apa makna dua tapak tangan? Adakah tapak saja? Belakang bukan aurah? Tak. Dua tapak tangan yakni dua tangan. Kan? Sungguh orang tua dulu ramai faham gitu. Ni dia bukan aurah, belakang ni aurah. Terbuka tak sah semayang. Tidak sedar terbuka semua kolek. Memang kalau tanya orang puan dulu-dulu kenapa buat lebih, dia kata aurah. Salah. Puncanya apa tu? Punca hanya kitab kecil. Kalau buka kitab besar baru faham. Sebab tu kata kitab kecil perlu pada huraian. Dia tak boleh nak baca sendiri kitab kecil ni. Huraian yang kitab-kitab besar lah. Terutama sekali kitab Arab dia akan hurai kita situ. Sama telah pula ni ilmu tauhid. Dia kena guru yang berguru dan guru yang mahir. Buka kitab kecil, hak tadi kata dan setengah daripada sifat Allah 20. Setengah. Bukan ke semua jumlah sifat Allah 20. Tapi kalau kitab lain pula, dan bermula sifat Allah ialah 20. Tak makrifatullah gitu 20. Tu cara tafsir. Dah kitab tu dak royak, dak beritahu pun, tak pahalusi pun. Dah kitab kecil. Perlu kepada yang mengajar tu menghuraikan. Hak 20 ni secara tafsil. Secara ijmal kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Tu dulu. Macamlah kitab Pati Paridah kita ni. Sebab kitab Pati Paridah kita ni bukan kitab kecil lah. Ini kitab yang pertengahan. Cuma di sifat rasul je. Di sifat rasul tidak cerita secara ijmal dan tafsir. Di sifat rasul tidak cerita. Di sifat Allah dia cerita. Di sifat rasul setakat wajib bagi rasul 4 perkara. Wajib bagi rasulnya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak sifat rasul dalam kitab Pati Paridah kita muka surat 41. Wajib bagi rasul 4 perkara, 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Guna sifat rasul ada 4 aje. Sifat nabi pula 2, sidik dan amanah. Itu sifat nabi. Sifat rasul 4, sidik, amanah, tabligh dan fatanah.
Jadi sifat rasul hanya ada pak cotek ni je. Pak ni saja-saja ni je. Ni tidak ni tak hura sebagaimana hak sifat Allah. Sifat Allah dua, secara ijmal sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, secara tafsir keluarlah sifat 13 ataupun sifat 20. Adapun sifat rasul diwai pak gitu je. Sifat rasul hak 4 ni, ini secara tafsil. Secara ijmal, secara ringkas, secara borong, rasul Nabi, Rasul dan Nabi pilihan Allah. Bukan kata Rasul dan Nabi yang minta, bukan. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan Rasul dan Nabi pilihan Allah, pastilah di kalangan manusia yang sempurna. Dia panggil kamal basyariyun, sempurna nisbah seorang manusia. Nabi Rasul pastilah Tuhan pilih di kalangan manusia yang sempurna. Sebab tu Nabi Rasul bukan kata hak cacat tak ada, hak dak handsome pun tak ada. Hak apa? Dak handsome ni uduh ke benda? Dak janguk apa? Janguk ada? Janguk tak janguk. Jadi makna Rasul tak ada hak uduh. Bukan kata cacat, uduh pun tak ada Rasul ni. Sebab apa? Rasul di kalangan manusia yang sempurna. Sebab pilihan Allah. Hak sifat sempurna di Rasul ni, hak wajib kita berpegang secara tafsir, sidik, amanah, tabligh, fatah, bagi cara tafsir. Bukan Rasul ada 4 sifat tu je. Sifat sempurna di Rasul belakang. Contoh, sifat berani, sifat penakut. Mana sifat hak sempurna ni sebuah seorang manusia? Sifat berani. Rasul berani. Tak ada royak Rasul berani, royak sidik, amanah, tabligh, fatah. Tu secara tafsil. Antara tegas dengan keluk kelek. Apa? Keluk kelek. Mana? Kali gitu kali gini, kali gitu kali gini, tak boleh pegang buku. Antara tegah dengan keluk-kelek ni, mana sempurna ni sebab manusia? Tegah. Rasul tegah. Gitulah. Itu secara ijmal. Jadi hak 4 sifat secara tafsil. Tapi dalam kitab kita ni tak cerita hak Rasul secara ijmal, bersifat dengan sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Rasul adalah manusia, hamba Tuhan. Hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana? 2 pekat juga, ijmal dan tafsir. Sebagaimana sifat Allah, ijmal dan tafsir. Jadi hak sifat Allah dah kita parti pada kata mari kedua-dua. Sifat Rasul dia mari cari tafsir dia. Ni perlu pada huraian. Tambah tadi pula kitab kecil bermula sifat Allah 20. Ada orang mengajar. Dia kata sifat Allah 20 je. Jeng. Punah gitu. Dia kata bermula sifat Allah 20 je. 20 je tu secara tafsil. Sifat Allah bukan 20, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Kita pegang secara ijmal. Barulah pergi kepada secara tafsil pula. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil, dengan satu-satu, iaitu 13 sifat. 13 sifat. Mana 13 ni? Jadi pening pula kita 13. Sama-sama 20. Main ngaji hari ni 13. Capur 20 dengan 13 jadi 33. Dah. 13 ni mana ni? Iaitu diriwayat 13 hak mana? Takut kita pening dicari hak lain pula. Iaitu 13 ni dimula. Kalau kita mana? Dimulai ke mana? Dimula. Kalau salah baca dimul min waulam mul lalu. Apa nak baca? Iaitu dimula, mana dimulai ada.
Iaitu 13 ni dimula daripada wujud hingga kepada kalam. Hak 20 tu juga. Tapi siapa ke kalam je. Hak wajib mengetahui secara tafsil wujud sampai ke kalam. Ialah hak 13 sifat ni. Hak wajib kita mengetahui dengan tafsir ni. Qaul yang rajih. Pandangan ulama yang rajih, yang kuat dalil. Oh ni pandangan yang muktamad. Adapun hak kita duk ngaji 20 tu, itu pandangan yang masyhur. Masyhur dia gitu. 20. Masyhur yang mana apa? Maka surah qailu. Ramai orang cakap waktu. Ramai orang cakap 20, 13 jarang-jarang orang cakap. Maka masyhurnya 20. Tapi muktamadnya 13. Dia gitu. Dia masyhur ni tidak semestinya muktamad. Masyhur tidak semestinya muktamad. Contoh kita pergi pada bab fiqh. Orang lelaki solat berjemaah, apa hukum? Orang lelaki solat berjemaah. Kalau berjemaah Jumaat tu fardu ain. Berjemaah 5 waktu tu. Apa hukum bagi lelaki yang merdeka, yang baligh, yang bermukim solat berjemaah? Apa hukum? Apa hukum lelaki solat berjemaah 5 waktu? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa hukum? Fardu kifayah. Dia panggil apa? Maka surah qailu. Ramai orang cakap fardu kifayah. Masyhur kita fardu kifayah. Muktamad sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Tapi kalau tanya, apa hukum? Lelaki solat berjemaah, dia kata fardu kifayah. Tanya kau tu fardu kifayah. Tanya kau tu fardu kifayah. Tengok dalam kitab-kitab pun riwayat fardu kifayah. Tapi yang muktamadnya sunnatun muakkadah, bukan fardu kifayah. Itu hak muktamad. Jadi hak masyhur ni tak semestinya muktamad. Gimana? Masyhur 20. Sebut 13 tertanya-tanya kita. 13? Saya dengar jak budak 20. Jadi dia panggil apa ni? Tak biasa dengar. Kurang didengari. Panggil tak masyhur pandangan hak kata 13. Tapi kalau kira dalil hak kuat, kalau kira muktamad kebanyakan dipegang oleh ulama-ulama yang lain adalah 13. Tapi masyhur kita 20. Itu jalanan Imam Maturidi. 13 jalanan Imam Asy'ari. Yang muktamad adalah jalanan Imam Asy'ari 13. Kalau kita pakai jalanan 13, hak sebut aqaid 50 tadi, tak jadilah 50. Dia jadi 36. Kalau sebut pula kita berpegang dengan aqaid 36, garu kepala kita. Yang kita tahunya aqaid 50. Tu jalanan masyhur sifat 20. Keluarlah jumlah 50. Tapi kalau jalanan sifat 13, tak jumpa dah 50, jumpa 36. Aqaid hak kita duk pegangnya 36. Nak khilaf-khilaf ulama ni. Jadi aqaid imam yang wajib terpegang 36 hak muktamadnya. Hak masyhurnya 50. Hak muktamadnya tidak, masyhur pun tidak 58. Muktamad pun tidak, masyhur pun tidak 68. Tu lagi banyak. Tapi yang masyhur kita aqaid 50. Tapi yang muktamad aqaid 36. Tapi kita tak je dengarlah 36. Kita biasa dengar 50. Hak sifat Allah secara tafsir 20. Tu masyhur. Sama macam hukum fiqh tadi ni tu. Hak masyhurnya solat berjemaah ke atas orang lelaki adalah fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi. Tapi pandangan muktamad pandangan Imam Rafi'i.
Salat berjemaah atas lelaki sunnatun muakkadah. Satu kampung biasa berlakunya zuhur dengan asar. Subuh didirikan jemaah, maghrib isyak didirikan jemaah, zuhur asar tidak didirikan jemaah. Sebab tok imam tok bila kaki sejik tak ada kampung belaka dah. Pergi kerja, pergi naik bukit, pergi kebun ke tak ada. Tetapi lelaki yang baligh, yang berakal, yang bermukim dalam kampung tu ramai lagi. Tiba-tiba tidak didirikan jemaah zuhur dengan asar. Kalau pandangan kata fardu kifayah, haram dosa hak ada lelaki kampung tu. Tapi kalau pandangan muktamad, sunnatun muakkadah, tak haram, tak dosa, tetapi makruh jua. Ni pandangan muktamad. Makruh. Sebab ada kampung-kampung zuhur asar senyap lah. Ataupun ginilah, kita pergi jalan rumah anak kita ni Kuala Lumpur, duduk seminggu 2 minggu, dia panggil kita apa tu? Bermukim. Kita panggil musafir dah. Dia semai jemaah hukum fardu kifayah atau pandangan masyhur kepada orang yang bermukim. Tak syarat mustautin, bermukim je. Maknanya sekarang dia pergi rumah anak dia seminggu 2 minggu, dia panggil dia bermukim. Kalau atas pandangan kata fardu kifayah berjemaah, fardu kifayah lah. Dan dia fardu ain sembahyang Jumaat sebab dia bukan musafir, dia bermukim. Dalam taman yang duduk tu ada seseorang. Zuhur asar tak ada orang. Tapi dia ada rumah anak dia. Orang lelaki lain hak kerja malam, hak kerja syiah ada rumah Tapi zuhur asar tak pergi bang pun. Maka kita hak rumah anak tu kena pergi surah tu pergi bang. Ibang lah. Sebab kalau pakai fardu kifayah, kalau tidak didirikan jemaah zuhur asar di kampung tu, dosa habis orang lelaki hak bermukim di taman tu. Taman tu ke kampung lah. Nak pergi bang wan ustaz, dia bilik speka ditutup. Oh gitu pula. Berapa? Bang ni syarat sah bang speka. Gitu. Syarat nak sah bang speka. Kerana tak ada payah apa-apanya. Diri tepi lamang tu bang lah. Bang panggil. Orang marilah. Orang tak mari tepung semasa kita tak berdosa dah. Sebab kita bang dah, kita panggil dah orang ni. Tapi orang pakat tak mari juga. Lepas gian kita. Orang lain tu berdosa lah. Kalau pakai pandangan fardu kifayah. Kalau pakai pandangan muktamad sunnatul muakkadah, makruh jua. Tapi pandangan muktamadnya adalah sunnatun muakkadah jua. Sebab Nabi bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat seorang diri 27 darajah. Jadi Nabi sebut afdal. Kaedah fiqh kitanya al-afdaliyatu taqtadin nadbah. Bila Nabi sebut kata afdal, beri faham bahawa itu perkara sunat. Afdal ni tu perkara sunat. Kalau perkara wajib tak royak dah afdalnya. Tak royak dah wajibnya. Hak sunat baru royak afdal dah afdal. Contoh, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tu qabliyah subuh. Adapun 2 rakaat fardu subuh, Nabi royak afdal. Tak royak tu wajib. Kalau afdal tu hak sunat. Tiba-tiba Nabi kata solat berjemaah lebih afdal daripada solat seorang 27. Sebab kata afdal, beri faham bahawa solat berjemaah tu adalah sunat, bukan wajib. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi masyhurnya fardu kifayah. Mazhab Hanafinya fardu ain. Ada panggil mazhab Hambali syarat sah sembahyang. Macam Jumaat juga. Berat. Syarat sah sembahyang. Orang lelaki sembahyang seorang di rumah tak sah sembahyang. Tapi walaupun pandangan mazhab Hanafi Hambali dia agak ketat berkaitan hukum berjemaah, tapi ulama mereka, ulama Hanafi Hambali hak mutaakhirin, hak terkemudian sekarang, dia lebih dengan pandangan berjemaah sunnatun muakkadah.
Sebab tu dia tempat-tempat bermazhab Hanafi, Hambali ni dia agak ramai berjemaah. Sebab dia satu pandangan fardu ain. Makna kalau tidak didirikan jemaah, mai rumah berdosa tapi sembahyang sah. Ada pandangan bukan fardu ain saja, bukan syarat sah sembahyang. Sebagaimana syarat sah Jumaat berjemaah, syarat sah lima waktu pun berjemaah. Gitu kot tu. Mana kalau sembahyang tidak berjemaah di rumah tak sah. Sebab tu mereka ramai ahli jemaah. Ramai ahli jemaah. Tempat kita tak ramai. Nak ramai kena buat kuliah agama baru ramai. Sebab tinggi-tinggi pun fardu kifayah. Tinggi-tinggi. Ada tu imam seorang, tu bilal seorang, tu siok seorang, 3 orang gugur fardu kifayah atas orang-orang yang lain. Kalau pakai fardu kifayah, tapi pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut. Itu pandangan muktamad. Tapi ya, tidak masyhur. Sama dengan sifat 13. Rajih kuat dalil, muktamad tapi tidak masyhur. Yang masyhur kita sifat 20. Dia sama jugalah, kita pergi pada perkara lain. Seseorang tu dia masyhur, tidak semesti dia hak muktamad. Masyhur dianya sebab orang berahi ke dia. Masyhur dia, glamour dia. Adakah dia hak muktamad? Dia hak pandai sedikit kali. Hak dia ajar tu hak paling boleh pakai sekali. Tak semestinya. Sebaliknya, seseorang tu tak sahur mana. Orang tak kenal mana dia. Tapi hak dia ajar itulah hak kemah. Hak jelas, hak nyata, hak tepat. Hak ni sahur, tapi hak dia ajar tu ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Tak apa-apa nak kemah boleh. Tapi sahur dia sebab apa? Adalah sebab dia sahur. Sahur semestinya muktamad. Betul. Semestinya hak nombor 1. Tidak. Masyhur ada kelebihan dia. Cakap pandai. Dengar pun orang suka dengar. Tak boring, tak puas, tak mengatuk. Maka masyhurlah dianya. Adakah hak dia ajar tu hak muktamad? Tak semestinya. Sebab tu kadang-kadang tempat-tempat pengajian dia ada 2-3 orang ketua. 2-3 orang di asas. Dalam 2-3 orang ni hak kita duduk luar kenal tu seorang je kita kenal. Sehingga kan kita kenal nama dia dengan madrasah tu. Madrasah tu nama dia. Gitu. Hak kita masyhurnya. Mana kalau sebut madrasah, timbul nama dia. Sebut timbul nama dia, timbul madrasah dia. Kena-kena kita pergi masuk dalam, dia hak sahur tu duduk nombor 2, nombor 3 dah. Hak nombor 1 dalam madrasah tu nama orang lain. Faham tak? Tapi kalau kita masyhurnya, dia. Sebenarnya dia tu nombor 2, nombor 3 dalam madrasah tu. Bukan hak besar sekali. Hak paling alim, hak ketua sungguh, orang lain. Tapi tak masyhur. Dianya masyhur, adalah kelebihan dia. Dia pandai kok luar, pandai cari bantuan kok luar, dia ada hubungan kok luar. Hak ni hak aling sekali ni, hak nombor 1 ni dia tak pandai, hidup dalam. Jadi mana masyhur? Hak ni hak tepi luar ni masyhur. Tapi yang mana nombor 1? Hak dalam nombor 1. Dalam madrasah tu nombor 1. Dia nombor 2, 3 dah dianya. Tak? Masyhur tidak mesti nombor 1. Masyhur tidak semesti muktamad. Masyhur ni adalah kerana dia. Jadi kita masyhurnya 20. Tapi yang rajih, yang muktamad, hak wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsir adalah 13 wujud sampai ke kalam. Lepas tu letak mana pula kaunuhu. Adapun sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu. Dia buat gitu. Wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua. Hak 7 kaunuhu ni sifat Tuhan juga. Tapi secara ijmal sudahlah masuk dalam sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, termasuk sifat maknawiyah. Hak 7 kaunuhu. Pelik bunyi tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat Allah. Lepas tu
kita mengetahui dan berpegang secara ijmal masuk dalam sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tak wajib kita mengetahui dan berpegang kaunuhu yang tujuh ni secara tafsil. Kita nak mengetahui, nak berpegang kaun cara tafsir ni, dia kena ngaji dalam sikit. Kalau tak boleh nak pegang kaunuhu ni, kita tak reti. Saya pegang kaunuhu, pegang perkataan. Saya pegang keadaan yang kuasa, pegang terjemahan. Apa makna keadaan yang kuasa? Tuhan bersifat ni sifat kudrat. Dah sifat yang ketujuh sifat kudrat. Dah sifat kudrat ada di mana? Ada di Tuhan. Dah sama je lah. Mana pula? Kita pun sebenarnya kita berpegang sifat 13 juga. Kita ngapa aja sifat 20. Kita hanya tahu terjemahan. Kaunuhu qadiran, keadaannya yang kuasa, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Apa beza kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa, dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Sifat kudrah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah sifat yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa beza dua tu? Mesti kena beza, sebab dibilang asing-asing. Di mana beza dia? Tak reti kitanya. Berarti kita hanya pegang sifat 13. Walaupun kita masyhur dan ngapa sifat 20 sekalipun. Nak reti betul-benar sifat kaunuhu ni, dia kena reti nafsiyah, salbiyah, ma'ani maknawiyah. Dia kena reti mana sifat wujudi, mana sifat adami. Tu panjang lah tu. Sebab kita duduk teranum ni sebenarnya, walaupun orang ajar kaunuhu dalam kitab, tapi payah nak jumpa hak tepat dengan kehendak makna kaunuhu tu sendiri. Nak tepat dengan makna kaunuhu tu payah di tempat kita ni. Artinya kita berpegang dengan sifat 13, walaupun kita ngapa sifat 20. Sebab ini pegangan, tak faham nak pegang macam mana. Tak faham nak pegang macam mana. Ngapa je 20, tapi kita pegangnya sifat 13. Jalanan Imam Asy'ari, pandangan yang rajih, pandangan yang kuat, dalil pandangan yang muktamad. Tak ada apa-apa dah, tak ada salah apa dah. Kita pegang sifat 13 pun tak ada apa-apa. Itu jalanan yang muktamad. Wallahu a'lam.